Sambungan kita, hari itu kita baca mengenai jenis makanan yang disediakan bagi penduduk syurga menurut Al-Quran. Itu kita baca dah ada beberapa jenis makanan, minuman dan sebagainya. Ya? Ini sambungan dia. Siapa ada kitab untuk muka surat 175. Berbagai nikmat yang Allah bagi kepada ahli syurga, tuan-tuan sekalian. Tetapi satu nikmat yang paling indah, yang paling lazat, yang paling sonok bagi penduduk syurga. Yang lain tu kita sebut, tuan-tuan, nikmat-nikmat tu mungkin tamthilan dia, contoh dia, ada di dunia ni. Makan, di dunia kita makan. Tu contoh dia ada, orang tak sama. Tak sama lah. Tapi habang bila sebut makan ni, di dunia kita rasa nikmat makan. Nikmat minum. Nikmat sonok macam-macam lah. Bagai-bagai nikmat kenderaan, tempat tinggal, pakaian, perhiasan. Semua kita dapat. Begitu juga nikmat itu Allah SWT bagi kepada kita di akhirat esok. Bermacam-macam Allah bagi. Tapi satu nikmat, tuan-tuan puan, yang tak pernah ada di dunia. Dan nikmat inilah yang terbesar bagi orang yang beriman dalam syurga. Apa dia? Yaitu ru'yatullah. Dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya. Allah kata dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lilladzina amanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang beriman itu, orang beriman ini Allah kata akan mendapat al-husna. Akan mendapat syurga. Al-husna tu ulama mufassirin kata kebaikan, iaitu syurga. Wa ziyadah. Ziyadah tu makna tambah. Tambah lagi nikmat. Apa dia? Kata ulama, wa ziyadah bermakna ru'yatullah. Ziyadah tu makna dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dalam bab ru'yatullah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita berpegang dengan apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran dan disebut oleh baginda Nabi SAW. Panduan kita ataupun rujukan kita adalah yang pertama wahyu. Baru yang kedua akal. Akal ni tuan-tuan, dia syarat menyempurnakan kita ni untuk terima wahyu dan amalkan wahyu. Lepas tu akal tak boleh buang. Tapi ada benda yang akal tak sampai, tuan-tuan, maka sambung dengan wahyu. Perkara ghaib. Perkara ghaib akal tak sampai. Atau saya fikirlah, perah otak macam mana pun, perkara ghaib ni tak sampai. Fikir juga, duk perah juga. Lain kali pegang tasbih, duk tawaf pokoknya orang seorang. Itu ada jadi macam-macam. Pasal benda tak boleh fikir. Tuan-tuan. Sebab tu dia antara perkara ghaib. Jadi kalau Allah SWT sebut dalam Al-Quran mengenai orang yang beriman dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wujuhun yawma idzin nadhirah
ila rabbiha nadhirah. Shadaqallahul azim. Allah kata pada hari itu. Ulama tafsir kata pada hari itu, yakni pada hari mana sampai beriman, orang yang beriman itu berada dalam syurga pada hari itu. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah mereka berseri-seri, memancar-mancar cahaya, bercahaya. Wajah orang-orang yang beriman. Tuan-tuan pun orang beriman ini. Saya teringat Syekh pernah guru saya Syekh mensyarahkan orang beriman. Cahaya orang beriman ni tuan-tuan, wajah muka orang beriman, cahaya orang beriman ni, kalau Allah singkapkan, Allah buka, nescaya cahaya orang beriman ini akan terpancar naik sampai ke langit tuan-tuan. Malaikat-malaikat nampak cahaya-cahaya wajah orang beriman. Pancar, tapi Allah tutup. Bila Allah nak buka, wujuhun yawma idzin nadhirah. Pada hari itu, iaitu pada hari akhirat dalam syurga esok, wajah-wajah orang beriman itu memancar cahaya, berseri-seri, bersinar. Allah buka masa tu. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhannya dia memandang, dia melihat. Allah. Maka dalil ini bahawa kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kita terima. Kita terima akidah kita bahawa esok di akhirat orang beriman dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ni dapat tak tengok zat Allah Taala? Menurut akal? Menurut akal boleh. Akal. Tapi menurut syarak, Allah Ta'ala tak izin. Tuan-tuan apa? Kalau nak ikut akal lah, Tuhan berkuasa tak? Allah Ta'ala berkuasa tak? Dia maha berkuasa. Tuan-tuan puan, maka dalam Al-Quran, Nabi Musa AS, Nabi Musa minta nak tengok Allah SWT. Ada sebahagian perbahasan dalam ulama kalam lah, ilmu tauhid ni. Ulama kata Nabi Musa minta nak tengok Allah tu sebab tak mustahil di dunia ni boleh tengok Allah. Tapi Allah tak izin. Allah tak izin. Ada beberapa ulama kata Nabi Musa ikut ataupun melayan pandangan Bani Israel. Bukan layan macam mana. Minta ke Allah. Allah maha mengetahui. Orang biasa kata apa? Arinallaha jahrah. Wahai Musa, tunjukkan pada kami Tuhan kamu secara terang. Kami nak tengok Tuhan. Depa nak tengok seketui, tuan-tuan, nak tengok Tuhan tu seketui. Sebab tu bila mana Musa Samiri ni satu orang yang menyesatkan Bani Israel. Tuan-tuan tengok Allah Ta'ala punya kerja. Kadang-kadang benda tu tak logik akal kita. Nabi Musa, kekasih Allah, Rasul. Allah lantik, utuskan di Rasul. Ya Allah mengetahui dah tuan-tuan sejak azali. Nabi Musa tu Rasul. Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iradah Allah. Nabi Musa tu kekasih Allah dan Rasul. Tuan-tuan dibelah oleh musuh Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Musuh Allah belah tuan-tuan. Firaun. Allah nak tunjuk bahawa Firaun ni bukan tahuan apa. Dia tak ada ilmu ghaib.
Kalau dia tahu tuan-tuan Nabi Musa itulah yang akan menentang dia, akan menggugat dia, dia bunuh Nabi Musa, dia tak belah dah. Tunjukkan bahawa Fir'aun tu, dia pun bodoh, kita apa. Ya? Dia SS dia syok sendiri. Dia rasa dia berkuasa, dia raja, akhirnya dia mengaku Tuhan, dia sombong. Bagaimana kekasih Allah dibelah oleh musuh Allah? Fir'aun belah Nabi Musa, anak angkat. Adalah kisah dia tuan-tuan, panjang, tuan-tuan baca sendiri tak apa, mengenai siapa yang backing di belakang tu, Asiyah, isteri Fir'aun. Ni orang kata apa? Permainan Allah Ta'ala. Fir'aun tuan-tuan, yang celaka, yang jahat musuh Allah, bini dia beriman. Tuan-tuan nampak tak Allah Ta'ala punya kuasa? Akai kita kena tak lepas pegang. Yang Fir'aun tu musuh Allah, bini dia beriman. Asiyah, Allah. Tuan-tuan bayang, Musa Samiri, musuh Allah. Musa Samiri itu musuh Allah. Tapi dia daripada kecil dulu, malaikat Jibril belah. La ilaha illallah. Hak malaikat Jibril belah tuan-tuan. Jadi apa? Jadi orang kata apa? Musuh Allah. Yang musuh Allah belah, Fir'aun belah, jadi kekasih Allah. Ni Allah tu. Jadi tuan-tuan tengok Allah sebut dalam Quran, Daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Ayat sebelum tu, Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah umpamakan perumpamaan bagi orang perempuan yang kufur. Dua orang, yaitu isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Imra'ata Nuhin, Allah sebut. Dua orang ni, suaminya beriman. Suaminya kekasih Allah. Suaminya Nabi Rasul. Nabi Nuh, Nabi Lut. Kana tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma. Allah kata. Mereka ni duduk di bawah hamba kami yang soleh, tapi dua-dua tu khianat. Benda Allah cerita balik hak orang beriman ni. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah umpamakan juga orang yang wanita yang beriman, bini Fir'aun. Sehingga dia kata, iz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qawmidh dhalimin. Itu doa Sayyidah Asiyah. Jadi yang saya nampak apa tuan-tuan? Musa Samiri musuh Allah, Nabi Musa kekasih Allah. Kerana Tuhan nak ajar kita akan berfikir lagi. Itu Fir'aun ni, bila Nabi Musa menentang Fir'aun pasal dia kekufuran dia mengaku jadi Tuhan dan sebagainya, Nabi Musa pergi dakwah dia. Dakwah dengan lemah lembut, tuan-tuan. Bukan bila cakap pinggan tokoh jegetnya betul, hai Fir'aun, dah. Nabi Allah kata, izhaba ila Fir'aun innahu tagha, faqula qawlan layyinan. Wahai Musa, wahai Harun, pergilah jumpa Fir'aun. Pergi dakwah Fir'aun dengan faqula qawlan layyinan, cakap bahasa yang lemah lembut. Jangan pergi tengking dia Fir'aun. Dia raja. Lemah lembut. Kok dia nak dapat petunjuk. Allah tahu dah. Allah tahu dah tuan-tuan semua segalanya. Tapi Allah tak nak tunjuk dah kita. Ya. Itu cerita yang nak habaq tadi tuan-tuan. Musa Samiri ni bila ni Musa pergi bermunajat pada Allah SWT arba'ina. 40 hari malam tu. Bukit Terusina, yang dia di sini duduk bekerja.
Bani Israel nak tengok Tuhan, dia tanpa tengok Tuhan. Ustaz. Dia pergi buat anak lembu daripada apa nama ni, disalut dengan emas. Dan anak lembu tu dikatakan boleh bunyi, boleh bercakap. Ada sebahagian kata Musa Samiri guna sihir. Itu bagai-bagai pandangan lah. Tafsiran, pandangan. Ahli tafsir. Ada kata Musa Samiri ni dia ada teknologi. Teknologi, dia buat anak lembu tu ikut arah angin. Macam nak kata mulut, anak lembu tu buka mulut. Bila main angin lalu, dia bunyi macam cakap. Ada. Itu pandangan-pandangan, tuan-tuan. Kata dia khilaf banyak. Tapi contoh dia kata lembu tu boleh cakap. Di Bani Israel, dia kata, wahai Bani Israel, abang tengok Tuhan apa? Inilah dia. Anak lembu ni, Tuhan. Pak tu tunggu nak tengok seketui, tuan-tuan. Jadi macam jadi ulama kata, dia musafi tu pasal bagaimana Bani Israel minta kepada Allah. Allah kata, wahai Musa, kau nak tengok aku, fanzur il jabal, tengok bukit Tur Sina. Fa in istaqarra makanahu sawfa tarani. Kalau hang tengok bukit Tur Sina, mana Allah tajalli. Tu tajalli tu. Allah nak zahirkan diri dia, tuan-tuan, ikut kehendak dia. Ikut kehendak dia. Di mana juga, dunia atau akhirat. Itu kuasa Allah dan kehendak dia. Maka, bukit Tur Sina hancur, tuan-tuan. Bukit Tur Sina hancur. Nabi Musa tengok bukit Tur Sina tu, bukit Tur Sina tu tak teguh, tak tetap dah. Dia meletup. Hancur, lebur bukit Tur Sina tu, pensan. Wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa pensan. Menunjukkan bahawa bukit Tur Sina, gunung Tur Sina yang besar tu pun tak mampu tengok Tuhan. Apatah kamu yang halus kecil ni, wahai Musa. Allah tak izin kita di dunia tengok dia. Tetapi Allah izinkan orang yang beriman di akhirat esok tengok Allah. Ini nikmat bagi ahli syurga. Tuan-tuan, tak rindu ke Tuhan yang cipta kita? Kita tak teringin ke tengok dia? Di dunia ni kita cuma seolah-olah orang beriman, orang yang ikhlas, tuan-tuan, dia semayang seolah-olah nampak Allah. Maqam ihsan yang Nabi SAW ditanya oleh malaikat, mahwal ihsan? Malaikat Jibril tanya Nabi SAW. Nabi SAW kata, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarahu fa innahu subhanahu wa ta'ala yara. Maqam ihsan ni bahawa kamu sembah Allah, beribadat kamu kepada Allah ka'annaka tarah. Ya Allah, bagaimana kamu melihat Allah? Ka'annaka, seumpama, seolah-olah. Fa in lam takun tarah. Tapi jika kamu tak dapat melihatnya, memang tak dapat tengok pun. Allah Ta'ala di dunia ni, zat Allah, kita tak boleh tengok, tak nampak. Fa innahu subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala nampak kamu. Di dunia ni, maqam orang ihsan, dia punya rindu ni, sehingga dia menghadap Allah, dia sembah Allah seolah-olah Allah, dia nampak Allah seolah-olah. Menunjukkan bahawa apa? Hati dia rindu sangat, cinta sangat. Teringin nak jumpa dengan Tuhan, dia nak tengok Tuhan dia. Tetapi di dunia ni, dia nampak Tuhan dengan apa? Dengan mata hati dia. Dia nampak apa? Dia nampak sifat Allah, perbuatan Allah, asma' Allah, dia nampak. Hak tu. Dia nampak hak tu. Tetapi dia, lah hati dia rindu nak jumpa. Tuan-tuan tak rindukah kita dengan yang ciptakan kita, yang bagi nyawa kepada kita, bagi makan minum kat kita. Tiap-tiap hari tuan-tuan, nak makan apa makan. No? Tuhan tak larang nak makan apa makan. Tapi hang pandai-pandai lah. Hak mana yang menyakit tu hanya nak makan. Itu ikut suka hang lah kan. Hang nak makan, makan. Hang makan dapat penyakit. Itu ikut suka hang. Tapi hang nak makan, Tuhan bagi. Tuan-tuan tahu, tuan-tuan tak boleh makan
seafood kan, orang gok kan. Nak makan lah. Esok mengengkang, duk pegang lutut, pegang orang sakit. Dah semalam sedap, makan lah. Tuhan bagi, tuan-tuan puan. Tuan-tuan tak boleh makan kambing. Ni jemaah raya ni, Allah, kambing golek mata, orang nak buat apa semua. Makan. Makan. Lepas kambing golek, hang pula tu golek. Maknanya nak makan. Tuhan bagi nikmat. Tuhan bagi macam-macam kat kita. Tuan-tuan puan, saya bagi satu ibarat. Satu orang, dia duk tolong kita. Dia tolong. Kita tak nak tengok dia. Tuan-tuan agak rindu nak kat orang tu. Kalau sama-sama kita lah. Dia tolong kita, duk bantu kita apa-apa kan. Kadang bantuan kita, dia tolong hak ni, dia tolong hak ni. Siapa dia ni, ya Allah, tak ingin nak jumpa. Tu hak sama-sama kita. Hak dia sembunyi, tuan-tuan. Dia tolong kita, dia tak habaq siapa dia. Apatah lagi yang maha segala-galanya dengan sifat kesempurnaan dan asma' dia, tuan-tuan. Maka Allah SWT tu yang kita semayang menghadap dia. Allahu Akbar. Allah maha besar. Kita iktiraf dia maha besar. Bukan dekat mulut, dengan hati kita. Allah maha besar. Kita iktiraf kita ni maha halus. Kita ni maha kecil, maha kerdil. Dan kita iktiraf, kita iqrar. Dia tu siapa? Itu surah Fatihah. Yang kita nak baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Dikau kami sembah, ya Allah. Akan Dikau kami mohon pertolongan. Kita tak rindukah? Tak teringkan tengok Tuhan ni, tuan-tuan? Allah. Betul hati kita dengan para hati awliya lain, tuan-tuan. Hati kita rindu syurga. Para awliya rindu sahibul jannah, tuan syurga. Salah tak? Tak salah, mak. Tak salah. Maqam kita betul lah. Hang rindu syurga pun hak Allah Ta'ala yang janji. Tapi maqam kita. Tapi maqam para awliya, tuan-tuan, dia lain. Itu kita kedudukan. Sehingga maqam percakapan mereka, tuan-tuan, maqam kita tak dipakai lah, kita kata. Sebab kita bukan duduk tempat tu. Likulli maqam maqal. Kaedah dia. Ya Rabb, wahai Tuhan, aku tidak rela masuk syurgamu dengan murkamu. Aku lebih rela masuk nerakamu dengan redamu. Tuan-tuan, kata-kata tu kita ni pakai tak? Kita tak boleh. Sebab bukan maqam kita. Tetapi orang yang maqam reda, tuan-tuan, dia tak nampak dah syurga neraka. Dia hanya nampak reda. Dia nampak reda. Dia nak reda Allah. Allah nak tak dia tak mana? Ikut Allah reda dia. Kita yang tak faham ni jangan duk kata apa ni. Kalam apa ni sesat apa semua. Sebab kita bodoh, tuan-tuan. Kita tak tahu, kita tak sampai. Kita tak duduk tempat tu. Maka itu maqam reda. Maqam kita, tuan-tuan, maqam taubat. Tak habis-habis duduk taubat situ. Kan? Alhamdulillah ada orang maqam taubat. Setengah tu sampai tak taubat langsung, tahu-tahu buat. Tuan-tuan puan. Jadi, maka ahlullah, mereka sentiasa rindu dan cinta pada Allah. Bahkan hati mereka teringin nak tengok Tuhan. Dan dia tahu di dunia tak dapat tengok zat Allah, di akhirat Allah janji. Ini untuk ahli syurga. Begitu kata Nabi SAW, kamu akan melihat Tuhan kamu. Nabi SAW kata kat sahabat. Kamu tengok tak bulan purnama ni yang tidak dilindung oleh awan? Kan di Arab, tuan-tuan, di Arab ni, kalau bulan dia tak ada awan, dia langit dia bersih, lepas tu dia jarang hujan semua kan. Dia langit dia bersih. Kalau ada bulan purnama tu sebiji nampak, tuan-tuan. Sebab itu kaedah Nabi SAW dulu, kalau kita nak raya, nak puasa, kita tengok bulan,
Tengok tu ru'yah memandang anak bulan. Pasal tu sebab nampak. Tapi negara kita yang kawasan hujan, kawasan apa nama ni, awan apa semua tu. Dia suka sikit pasal ru'yah ni. Kita guna hisap kadang-kadang, falak. Tu nak celawa baru ni raya apa bulan kan. Raya hari apa? Hari Ahad, hari Senin Senin. Kayak Selasa dah. Tak pernah mana-mana dah duk tunggu mohon besar raja-raja. Buat tak erti gitu ya. Dia nak abang kita tahu dah nak abang apa. Esok raya ke apa. Tapi mai hak baru ni tuan-puan, pakat tunggu pun TV siapa. Yang kita duk siap nak pergi tarawih ni. Nak pergi tarawih ni. Kan? Malak clear dah tu. Tunggu. Tunggu sat. Tengok-tengok. Jadi isytiharkan esok 1 Syawal. Yang tepuk day pun ada. Kan? Yang macam-macam lah. Dia daun palas esok orang nak cari. Orang esok nak makan tupat lah. Yang dia baru nak cari daun palas. Dia ingat esok tu tak payah ni. Tuan. Jadi nak kata memandang. Itu tak apa kita serah pada ahli dia. Kita kerti. Tuan-tuan. Ahli dia ada. Bab tu. Jadi nak contoh yang memandang.